Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini ingin saya membawa satu tajuk, keutamaan memelihara sifat malu. Malu adalah merupakan sifat yang terpuji, di mana ia lahir daripada naluri sadar manusia disebabkan terdapat perbuatan yang ada percanggahan, sama ada dari aspek adat resam sesuatu jamaah ataupun terdapat teguran atau halangan oleh syarak, sama ada daripada Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه." Maksudnya, iman itu melebihi 70 cabang dan melebihi daripada 60 cabang. Tetapi semulia-mulia iman ialah ucapan la ilaha illallah, dan serendah-rendah iman ialah membuang kekotoran di jalan. Sifat malu adalah suatu cabang iman. Jadi sifat malu adalah sangat terpuji di dalam Islam. Ia merupakan salah satu cabang daripada iman. Berarti kalau sekiranya orang yang tidak memiliki sifat malu, maka imannya tidak lengkap, tidak sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabdanya, "Al-haya'u khairun kulluhu." Atau qal, "Al-haya'u kulluhu khairun." Maksudnya, malu itu keseluruhannya adalah baik. Jadi sifat malu akan menghasilkan kebaikan. Bahkan sesiapa yang memilikinya akan terlepas daripada segala kejahatan. Pada satu ketika, di zaman pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab, iaitu khalifah yang kedua dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ada seorang wanita sebagai penjual susu, di mana satu pagi oleh memandangkan hasil daripada perahan susunya begitu sedikit, maka dia mengarahkan anaknya supaya mencampurkan susu tadi dengan air, dengan harapan supaya jualan pada hari itu akan lebih. Tetapi si anak tidak terus mengikuti apa yang diarah oleh ibunya, malahan mengatakan di mana kita kena lebih berhati-hati. Walaupun tidak ada siapa yang melihat, walaupun tidak ada siapa yang memerhati, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerhati segala gerak diri kita. Ini menunjukkan bahawasanya pada anak wanita penjual susu itu mempunyai satu sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia tidak mengikut ataupun tidak menuruti kehendak ibunya. Demikian pula yang telah berlaku kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ketika mana menguji seorang gembala kambing di tengah-tengah padang pasir agar menjual seekor kambingnya kepada beliau. Akan tetapi gembala kambing tadi mengatakan bahawa saya tidak boleh jual kerana saya hanya ditugaskan untuk mengembala saja, sedangkan yang akan menjual beli adalah tuannya. Lalu Sayyidina Umar mengusik gembala tadi, mengatakan, "Tuannya jauh, bukan nampak apa yang engkau buat." Akhirnya si gembala kambing mengatakan, "Walaupun tuan saya tidak melihat,
tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat akan apa yang saya akan lakukan. Maka lantas Sayyidina Umar menepuk dada mengatakan bahawa keimanan yang telah ditanam oleh pemerintahan Sayyidina Umar sendiri kepada rakyatnya, kepada orang para mukminin pada kita itu jelas telah meresap, walaupun kepada seorang pengembala kambing yang berada di tengah-tengah padang pasir. Maka oleh kerana itu kita harus ingat bahawasanya keimanan yang jitu kepada setiap seorang itu mestilah disertai dengan sifat yang malu. Sifat malu itu adalah amat perlu kepada setiap individu. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, seperkara yang tidak boleh malu kepada kita selaku umat Islam ialah menuntut ilmu yang bermanfaat, kerana bermatlamat untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Ini seperti mana yang ada sanadnya mengatakan la haya'a fil ilmi, tidak ada malu untuk menuntut ilmu. Tapi harus diingat bahawa ilmu yang kita perlu tuntut, yang kita tidak perlu malu, ialah ilmu yang bermanfaat, yang boleh membawa kepada kebahagiaan, kerukunan, kehidupan diri kita sendiri dan juga kepada masyarakat kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita kaitkan sifat malu dengan apa yang berlaku pada masa kini, kita biasa melihat bahawasanya sebahagian manusia terlalu gairah dengan pelbagai fashion pakaian. Lalu kita lupa di mana di sana ada pendedahan aurah. Aurah terdedah di sana sini. Terkadang merasa bangga dengan fashion yang telah dimilikinya. Kerana apa? Kerana orang lain tidak ada yang memiliki fashion seperti mana yang dia ada. Tetapi sebenarnya dia lupa kepada sifat malu kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula, kadang-kadang kita lihat bahawa setengah manusia terlalu gairah untuk menurut hawa nafsunya. Kita lupa bahawa yang dibawa bersiasat itu adalah anak dara orang atau kemungkinan isteri orang. Sepatutnya kita malu, bukan malu semata-mata kepada diri kita, tetapi malu kepada masyarakat sekeliling yang melihat kemungkinan anak dara ataupun isteri orang itu adalah kenalan mereka, dan mereka tahu siapa sebenarnya ibu bapa dan juga suaminya. Demikian juga kadang-kadang oleh kerana terlalu mengejar untuk menghormati perasaan sahabat, kita lalu melakukan maksiat seperti mana meminum arak, berjudi, meninggalkan salat dan lain-lain lagi. Sepatutnya kita hendaklah merasa malu. Kerana apa? Kita telah pun melakukan kesalahan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sanggup melakukan kesalahan demikian semata-mata kerana menjaga perasaan sahabat. Jadi oleh kerana itu, sidang penonton sekalian, dalam kesempatan ini kita hendaklah sebagai orang yang beragama Islam, hendaklah sentiasa menjaga maruah agama, menjaga maruah keluarga dan juga menjaga keharmonian masyarakat. Dalam bulan Ramadan, janganlah sekali-kali kita makan di khalayak ramai. Walaupun ketika itu kita dalam keadaan uzur syar'i, maka sekiranya kita ada keuzuran, tentu sekali diharuskan untuk memakan makanan pada siang hari. Tetapi biarlah di dalam tempat yang tersembunyi, sama ada di dalam rumah ataupun di mana-mana tempat yang dirasakan tidak menyebabkan orang lain akan terliu kerana perbuatan kita. Demikian juga waktu solat, lebih-lebih lagi adalah pada waktu maghrib. Waktu maghrib yang dikira adalah waktu yang pendek, maka tidak sepatutnya kita sebagai umat Islam berada di pasar-pasar malam, berlepak di sana sini. Kalaupun tidak ke masjid umpamanya kerana uzur, maka hendaklah berada di rumah. Ini semata-mata adalah untuk menjaga maruah agama kita, supaya bangsa lain, supaya umat lain yang berada di negara kita tidak melihat, tidak memperlekeh tentang agama Islam di mana umatnya tidak menghormati kepada garis panduan yang telah ditetapkan oleh agama. Maka oleh kerana itu, dalam kesempatan yang begini baik, kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang mengaku dirinya berpegang teguh kepada ajaran Islam,
maka kita hendaklah sentiasa mengawal diri kita agar tidak berterus-terusan untuk melakukan perbuatan yang dirasakan bercanggah dengan agama. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.